Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membuat satu review berkaitan dengan filem Estate atau dengan lebih tepatnya ingin buat ulasan berkaitan dengan babak-babak yang ada dalam filem ini. Filem Estate ni diarahkan oleh saudara Muhammad Khalid. Pada kali ini kami ingin mengulas berkaitan dengan nilai-nilai perpaduan yang ada dalam filem ini. Filem Estate ni mengisahkan kehidupan atau sosial budaya masyarakat India di estate khususnya. Tapi di masa yang sama dalam estate ni juga terdapat beberapa keluarga Melayu. Dan keluarga Melayu dan India ni hidup dalam keadaan yang bersatu padu dan aman. Filem ini mempunyai watak-watak yang digeranti oleh Farid Kamil dan Shashi Taran yang merupakan hero dalam filem ini. Mereka ini sangat banyak membantu pekerja-pekerja estate yang telah dizalimi oleh pihak pengurusan. Di samping itu terdapat satu watak heroin yang dilakukan oleh Jasmine sebagai Kiha. Dalam filem ini dia menunjukkan seorang perempuan wanita yang duduk di estate, perempuan India yang cantik, tetapi tertarik dengan Farid Kamil kerana Farid Kamil ini banyak membantu pekerja-pekerja estate untuk menentang kezaliman yang dilakukan oleh pihak pengurusan. Seperti biasa dalam filem ada watak hero, dan masa yang sama juga ada watak jahat. Watak jahat ni didukung oleh pengurusan estate iaitu kerani estate lah yang bernama Ponia. Dilakukan oleh Wira Singham. Dan seterusnya watak Sofijikan yang berlakon sebagai Juna. Juna ni dia ada dendam dengan tim bola sepak estate yang dilatih oleh Subaraniam. Mereka ni ada dendam lah dengan kisah lama dan perlawanan bola sepak juga menjadi isu dalam filem ini untuk menentukan peristiwa-peristiwa yang sebelum ni. Contohnya bapa ni ada hutang dan sekiranya kalah pasukan bola sepak estate ni, anak perempuan dia akan dikahwinkan dengan kerani estate tu iaitu Punia yang merupakan watak jahat dalam filem ini. Dalam sini pembelahan yang dilakukan oleh Roshamno. Dia ni ala-ala cowboy, kalau tengok ala-ala cowboy gitulah. Pembelahan ni dia tolong Shashi lah. Shashi ni dah kena bully dengan kumpulan estate, gangster estate lah, bully dia. Pembelahan ni dia tolong Shashi walaupun dia sebenarnya tak kenal pun Shashi, tapi atas perpaduan boleh nampak lah perpaduan kaum dia tolong menolong daripada Shashi kena bully tu. Boleh nampak lah pengarah dia sini, pengarah dia tonjolkan semangat perpaduan dalam diri tu. Sebenarnya sikap tolong menolong ni kena ada lah dalam diri. Tak kira agama, bangsa. Sebab kita ni dah hidup dalam satu komuniti, satu Malaysia gitu. Kalau semangat perpaduan ni tak ada dalam diri kita ni, memang kita takkan dapat rasa lah semangat kawan, semangat kejiranan dengan bangsa lain. Sebenarnya isu perkauman sebenarnya tak ada pun dalam dunia moden dan dalam agama. Perkauman ni yang ada pada diri kita ni, kita lah kena jaga. Bila kita Melayu, kita kuat. Bila kita Cina, kita kuat. Bila kita India, kita kuat. Tapi kalau kita bersatu padu, kita akan jadi lebih kuat. Dan kita akan kenal diri kita, mendakap bangsa sendiri lebih mudah dengan benda. Dan benda tu kita akan lebih mudah untuk terima bangsa lain. Dalam babak ni kita boleh tengok Punya ni dia sengaja adakan pertandingan bola sepak untuk memiliki gitar sebagai tebusan bagi Subramaniam, iaitu ayah kepada Gita, melangsaikan hutangnya kepada Punya. Subramaniam tiada pilihan lain selain terpaksa akur dengan kehendak Punya. Jadi jika pasukan Subramaniam menang dalam perlawanan itu,
segala hutang pokok dan bunga Subramaniam akan langsai. Tapi jika sebaliknya mereka kalah, Gita pula akan menjadi milik Punya. Dan sudah pasti Subramaniam tahu bahawa Punya ni dia akan guna segala taktik kotor untuk menang pertandingan itu. Jadi masalah itu membuat Subramaniam putus asa, lalu dia ingin membunuh diri. Jadi niat Subramaniam ni diketahui oleh jirannya yang berbangsa Cina. Lalu jirannya itu pun pergi menziarahi Subramaniam. Dibagi hadiah, lepas tu dia bagi nasihat kepada Subramaniam supaya tidak berputus asa. Lalu perkara itu membuatkan Subramaniam ni membatalkan niatnya untuk membunuh diri. Jadi apa yang kita boleh ambil dari sini ialah semangat kejiranan yang perlu kita ada dalam negara kita. Walaupun masing-masing sibuk dengan urusan pekerjaan dan sebagainya, sebab kita ni hidup dalam masyarakat, jadi kita kenalah bantu antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan agama. So, seperti mana rakan-rakan saya telah menjelaskan tentang suatu scene dalam filem Estate ini, saya pun akan jelaskan ataupun terangkan tentang suatu nilai dalam cerita Estate ni. Scene pada 1 jam 30 minit. Sini kita boleh tengok dia ada nilai sukan dalam perpaduan. So, kita boleh tengok sukan cerita ni memang pasal bola. Tapi masa dia orang nak main pertandingan tu, dia ada main hero tu, dia diculik oleh villain, penjahat dia. So tim bola tu dia lawan antara Kampung Cinta Manis dengan Red Cobra. So masa tu dia orang nak main tim tu, dia orang bukan saja India je, dia ada Melayu, India dan ramai-ramai. Lagipun tim tu dia coach dia bakal pemain Kampung Cinta Manis tu. So dia orang ada pengalaman. So dia orang bagi kepada pengajaran kepada pemain-pemain Cinta Manis yang akan datang. So part tu kita boleh tengok dia opposition team iaitu Red Cobra. Dia orang tu dia main tipu-tipu sikit. Dia orang bolehlah katakan kalau nak tengokkan scene tu pun dia bukan macam skema sangat. Dia orang guna pisau lah, dia orang kayu lah, dia macam filem komedi kan. So kita boleh tengok. Tapi apa yang dia orang nak sampaikan tu kita boleh tengok apa yang dia orang nak sampaikan. So game tu dia langsung lah. First of all, dia Kampung Cinta Manis tu dia on the way tu dia ngalah. Dia tengah kalah dengan Red Cobra. Tiba-tiba lepas hero kita datang, bolehlah. So lepas hero kita datang tu, kita boleh tengok Kampung Cinta Manis tu dia dapat meng-score gol. So kita boleh tengok masa tu bukan saja dia orang main sendiri, dia orang main pas, main bersama, sebab dia orang nak menangkan, nak harumkan nama kampung dia orang. So kalau kita kaitkan dengan masa sekarang, kita boleh tengok yang kumpulan Malaysia kita pun dia bukan Melayu saja, dia ada ramai. Selain itu Cina pun ada. Yang Cina pun walaupun kita tak ada dalam pasukan bola, Cina tu dia ada dalam permainan yang berbeza seperti badminton. Kita boleh anggapkan Dato' Lee Chong Wei tu kan. Dia tu Cina yang mengharumkan nama negara kita dapat pingat emas pada zaman dulu. Dan selain itu kita juga ada Pandai Lalai Rinong, Nicole David dan lain-lain. Ramai juga, bukan Melayu je kita dalam. So dalam ni kita boleh tengok perpaduan tu dia tak rosak. Perpaduan tu dia masih dalam satu golongan yang kerjasama. So walaupun Malaysia ni ada banyak berbagai jenis kaum, dia orang bukan macam Melayu je yang bawa semua pertandingan.
dia ramai. Yang ada peluang tu dia orang masuk kan. Siapa yang ada bakat dia masuk. So bolehlah kita katakan yang sukan dalam perpaduan ni juga boleh membawa negara kita mencapai pada puncak kejayaan pada zaman yang akan datang ataupun masa yang akan datang. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, kesimpulannya dalam filem ini terdapat banyak nilai-nilai murni khususnya berkaitan dengan perpaduan antara kaum. Walaupun filem ini hanya mengisahkan kehidupan di sebuah estet, namun sebenarnya ia melambangkan kehidupan pelbagai kaum di negara kita. Pengajarannya di sini, tanpa perpaduan yang kuat, negara kita tidak akan dapat terbina, baik dari segi ekonomi, pembangunan atau sebagainya. Sebagai penutup, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bersatu padu dan sentiasa bertoleransi di antara satu sama lain. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.